من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Sesiapa yang permudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke syurga. Jom kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan kelas ibadah kita dengan tajuk solat. Yang pertama, kita perlu tahu dahulu apa itu solat. Solat adalah rukun Islam yang kedua. Solat adalah rukun Islam yang kedua. Solat juga dirujuk sebagai tiang agama. Apa maksud tiang? Tiang, kalau buat rumah mesti ada tiang. Baru boleh letak dinding, boleh letak bumbung. Kalau tiang tak ada, maka rumah tu boleh roboh. Menunjukkan kepada kita bahawa solat ini sangat-sangat penting. Macam tu. Orang Islam yang cukup syarat wajib menunaikan solat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksud kat sini, Allah menyuruh orang Islam yang beriman, yang cukup syarat supaya mendirikan solat. Okey. Pengertian solat ialah, dari segi bahasa, solat bermaksud doa. Solat dari segi bahasa ialah doa. Solat makna dia doa. Ingat yang tu. Dari segi istilah pula ialah ibadah yang dilakukan dengan perbuatan dan perkataan yang tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah solat. Maksud apa? Dalam solat ni dia ada perbuatan. Dia kena berdiri tegak, kena angkat takbir, lepas tu kena lafaz, kena baca Al-Fatihah sebagai contoh, tahiyat akhir sebagai contoh. Lagi sekali Ustaz ulang, solat dari segi istilah ialah ibadah yang dilakukan dengan perbuatan dan perkataan yang tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Okey. Seterusnya ialah kita nak tahu apa hukum solat. Hukum solat tu apa? Sunat, wajib, makruh, atau apa hukum dia? Solat fardu hukumnya wajib. Wajib ni mesti buat. Kalau tak buat, berdosa. Orang yang berdosa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud solat wajib. Tak boleh tinggal solat. Sampai dia solat dengan mata, dengan hati sekalipun, wajib solat. Kecuali waktu dilarang, seperti orang yang sedang uzur. Sebagai contoh, orang perempuan yang sedang uzur, dia tak wajib solat. Okay, solat fardu telah diwajibkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Bila diwajibkan solat? Diwajibkan solat ke atas kita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu sedikit sejarah tentang kefarduan solat fardu. Apa dalil ataupun apa hujah solat fardu ni? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya
ke atas orang-orang mukmin. Kita ni orang mukmin, orang yang beriman, maka kewajipan solat itu telah diwajibkan ke atas kita. Siapa sini yang beriman, yang mengaku beragama Islam, dia mesti mendirikan solat. Okey, baiklah. Tadi kita dah tahu bahawa solat fardu itu wajib. Sekarang ni kita nak tahu pula berapakah waktu yang wajib kita solat. Ada berapa jenis solat fardu? Solat fardu ada 5 waktu. Yang pertama ialah solat subuh. Solat subuh 2 rakaat sahaja. Yang kedua ialah solat zuhur. Solat zuhur ada 4 rakaat. Selepas zuhur solat apa? Solat asar. Solat asar ada 4 rakaat juga. Selepas asar ada apa? Solat maghrib. Maghrib ialah solat yang dilakukan sebanyak 3 rakaat. Yang terakhir ialah solat isyak. Sebelum kita tidur tu ada solat isyak. Solat isyak berapa rakaat? Solat isyak ialah 4 rakaat sahaja. Itulah 5 waktu solat. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang terakhir ialah isyak. 5 waktu sahaja. Katakanlah kita solat satu waktu tu 5 minit. 5 darab 5 baru 25 minit sehari kita perlukan untuk solat, menunaikan kewajipan. Dan orang yang mendirikan solat ini akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, marilah sama-sama kita belajar tentang solat. Kita lakukan solat sepanjang umur kita. Semoga Allah memberkati segala usaha kita, Allah memudahkan usaha kita, dan akhirnya apabila kita meninggal dunia, kita dimasukkan dalam syurga bersama orang yang beriman dan beramal soleh. Ini saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.